Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Berita terkini, Teresa bakal ambil tindakan undang-undang terhadap kebiadaban Akmal yang tidak beradab. Sahabat-sahabat semua, dalam kita membuat kenyataan, ya, saya ingin memberikan pandangan saya bahwa kita ini ada undang-undang. Kita tidak boleh menghukum seseorang itu tanpa membuat penyelidikan, adakah benar, adakah itu maksud yang coba disampaikan. Lagipun negara kita mempunyai undang-undang. Jika benar Teresa Kwok ini melakukan kesalahan, kita mempunyai lunas undang-undang yang harus diikuti. Bukannya membuat serangan, membuat panggilan yang biadab, katanya orang Islam, katanya bangsa Melayu, tapi apa yang dikatakan kenyataan itu seakan-akan satu kenyataan yang begitu tidak bertanggung jawab, biadab, sombong dan angku, sahabat semua. Itu yang saya boleh katakan. Jadi hari ini saya ingin memberikan sedikit perkongsian daripada Teresa Kwok berkaitan dengan skandal ataupun isu membabitkan sijil halal ini. Jadi Teresa mengatakan akan bincang kemungkinan ambil tindakan terhadap Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO yang sombong angku ini. Jadi sahabat semua, saya ingin membacakan kenyataan media ini yang sepetik daripada Harapan Daily menyatakan Teresa kok akan memikirkan terlebih dahulu berkenaan tindakan undang-undang terhadap Ketua Pemuda Muhammad Akmal Saleh susulan kenyataan mau menampal logo tidak halal pada dahi ahli parlimen itu. Katanya beliau akan memikirkan tindakan tersebut selepas mengadakan perbincangan dengan peguamnya selepas ini. Saya sekarang sedang mendapatkan nasihat undang-undang daripada peguam saya dan akan bincang dengan peguam saya sekali lagi selepas sesi ini, katanya kepada media. Beliau ditemui media selepas memberi keterangan di unit siasatan jenayah terkelas berhubung kenyataan persijilan halal di Bukit Aman hari ini. Jadi terdahulu menerusi satu hantaran video TikTok, Akmal Saleh melabel Teresa sebagai nyonya tua dan meminta kerajaan menyediakan logo tidak halal untuk ditampal pada dahi pemimpin itu. Sementara itu Teresa hari ini disiasat hampir 2 jam namun tiada rampasan telefon bimbit dilakukan oleh pegawai polis. Sarizan yang juga ahli parlimen Bangi berkata Teresa ketika ini disiasat mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan, Seksyen 505 Kanun Keseksaan Jenayah 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Beliau juga berkata tiada keterangan kedua akan direkodkan oleh unit siasatan jenayah terkelas selepas ini. Seorang lagi peguam Teresa, Ram Kapal Singh pula berkata, selain setiausaha publicity DAP itu, polis harus memanggil beberapa pihak lain untuk melengkapkan siasatan. Isu ini sudah dijelaskan oleh Teresa dan kita harap siasatan akan dilengkapkan dalam masa terdekat, katanya. Jadi itu antara kenyataan daripada kedua-dua peguam Teresa Kwok, dan Teresa Kwok sendiri menyatakan mungkin akan menyiasat ataupun mengambil tindakan undang-undang terhadap kebiadaban penghinaan yang cuba dilakukan yang dinyatakan oleh Akmal Saleh ini dalam satu kenyataannya. Jadi inilah yang saya katakan sahabat semua, bila mana katanya ingin memperjuangkan hak bangsa dan agama, tetapi dari segi tertibnya, dari segi kata-katanya itu tidak menampakkan bahwa mereka itu sedang berjuang. Seakan-akan mereka ini cuma menghasut untuk menyemai kebencian yang dikhawatiri perkara seperti ini boleh mengundang ketidaksenangan antara kaum. Jadi kita harapkan pemimpin, Akmal sendiri menasihatkan supaya pemimpin DAP juga menasihati pemimpin seperti Teresa Kwok ini, tapi kita juga sebagai rakyat menasihati Akmal Saleh ini supaya jangan sombong, jangan angku dan jangan ego. Walaupun engkau menggunakan alasan kononnya untuk memperjuangkan hak bangsa dan agama, tetapi perkara seperti itu tidak membenarkan kamu untuk menjadi sombong, untuk membuat kenyataan jelik, menyemai yang boleh menyebabkan kebencian di antara kaum dan sebagainya. Perkara seperti ini adalah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dan bagi saya, pemimpin seperti ini saya boleh anggap sebagai politikus sampah masyarakat. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Orang Sabah tidak suka perangai orang seperti ini. Kalau kamu lihat pemimpin di Sabah, mana-mana ahli parlimen, ahli politik yang akan mengatakan seperti ini pastinya akan ditolak oleh rakyat Sabah. Tapi setakat hari ini belum ada lagi mana-mana ahli parlimen,
ahli Dewan Undangan Negeri, ahli politik yang berani untuk menyuarakan ataupun membuat kenyataan sebegitu rupa. Kerana apa? Mereka takut akan ditolak oleh rakyat Sabah. Dan sekiranya UMNO berterusan dengan adanya pemimpin seperti ini, kami tidak teragak-agak untuk menolak ya calon ya ataupun ya calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional sekiranya mereka bertanding pada PRN yang akan datang. Kerana ini adalah suatu perkara yang dikhawatiri boleh mengganggu-gugat keharmonian yang ada di negeri di Sabah ini. Jadi sahabat semua, satu lagi perkara yang saya kongsikan adalah berkaitan dengan kenyataan terkini Ketua KSN katanya amat terguris ya berkaitan dengan kes guru hina orang asli. Jadi kalau saya tidak silap, kenyataan daripada seorang guru ini adalah pada bulan lalu ya, ataupun semasa ataupun apabila menangnya calon daripada UMNO di Dun Negeri, dan seorang guru mengatakan ya standard orang asli ini hanyalah sama seperti penyokong-penyokong DAP dan sebagainya. Jadi perkara seperti ini membuatkan KSN baru ini rasa terguris ya dengan kenyataan ya, yaitu Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar menyatakan rasa amat terguris dengan tindakan seorang guru sebuah sekolah yang membuat komen menghina terhadap penduduk orang asli di media sosial. Beliau berkata perbuatan itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang penjawat awam sekiranya benar menghayati nilai hormat dalam prinsip madani. Saya amat terguris dengan perlakuan seorang guru di sebuah sekolah yang pada baru-baru ini dilaporkan membuat komen menghina orang asli di media sosial susulan keputusan pilihan raya kecil di Dun Negeri. Kita tahu ya, mungkin guru ini seorang penyokong kepada PAS. Kerana apabila PAS kalah, dia pun membuat kenyataan sebegitu rupa. Jadi kata kes ini lagi, bagi saya itu sepatutnya dilakukan oleh seorang penjawat awam sekiranya kita benar-benar menghayati nilai hormat dalam prinsip madani. Dalam arti kata lain, perkara paling asas ialah pembentukan nilai dalam diri kita sebagai penjawat awam. Jadi katanya ketika berucap menyampaikan amanat sulung dalam Majlis Aspirasi Kepimpinan Ketua Setiausaha Negara 2024 hari ini. Tambah Samsul Azri, demi menjunjung hasrat Government of the Day, rencana dan agenda perkhidmatan awam tidak boleh tersasar daripada aspirasi nasional ini. Justru katanya sebagai kumpulan yang sentiasa diperhatikan oleh masyarakat umum, kita mesti menjadi suri teladan yang baik kepada rakyat dalam menjayakan gagasan Malaysia Madani. Jadi sebelum ini, Harapan Daily melaporkan seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah menengah kebangsaan agama di Negeri Sembilan didakwa mengeluarkan komen yang kurang menyenangkan kepada orang asli. Ayat merendahkan penduduk itu dipercayai kerana parti yang disokongnya kalah pada pilihan raya kecil, iaitu PAS di Dun Negeri. Dalam satu tangkap layar di Facebook, guru yang dikenali sebagai Aisyah meninggalkan komen pada sebuah video politik dengan menulis, taraf-taraf orang asli jelah penyokong BN UMNO DAP ini. Katanya itu antara kenyataan ya daripada cikgu. Bagaimanapun, cikgu berkenan telah pun memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi kita harap ya ia tidak akan berhenti di sini, dan kita harap tindakan yang wajar ya diambil terhadap guru yang tidak bertanggung jawab ini, ya yang dengan sembrono berpolitik ya membuat kenyataan sebegitu rupa. Apatah lagi mereka ini seorang guru yang dipandang tinggi oleh pelajar-pelajar mereka. Tetapi perlakuan kenyataan yang dibuat seperti ini adalah satu kenyataan yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab pada hemat dan pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun keangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopal Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.